eh. We on live. Alright, dah masuk live. Jap. Dah masuk dah. Siapa gampun ni? Hai, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jawab ni. Okay. Mungkin ada yang tertunggu lambat sikit 10 minit. Ada technical problem tadi. Boleh tak sesiapa di luar sana cakap dengan saya? Boleh dengar suara saya tak? Adakah jelas ataupun tak jelas? Boleh dengar suara test. Mic 1, 2, 3, 3, 2, 1. How do you read? Boleh? Mana tim kecoh saya ni? Tim kecoh macam baik-baik je hari ni. Alright. Okay, sementara kita tunggu ramai-ramai yang tekan button untuk tengok live. Sementara tu kita sembang kosong dulu lah Ustaz. Yalah. Jadi, saya nak ucapkan terima kasih lah Ustaz. Walaupun Sama-sama. Ustaz jauh datang juga tengah malam. Tengok Ustaz tak datang malam-malam. Banyak program hari ni. Hari banyak program. Ni program ke berapa ni? Ke Ni 9 program ni ke yang 10? keempat lah. Keempat. Maaf Ustaz, ganggu malam Jumaat Ustaz. Okey, tak ada ganggu. Okey, Sama-sama kita ada Ustaz. Sama-sama kita ada. Tak ada apa, ikutlah kan. Kita line ikut yang kita larat. Okey, Ustaz, hari ni sebenarnya macam-macam tajuk nak tanya Ustaz tau. Bila tengok Ustaz Samsul debat je mesti semua kat luar sana macam so excited. Ke korang excited dengan hadiah-hadiah yang kami nak bagi ni? Mana satu sebenarnya? Excited. Cuba Oh. type. You all nak Ustaz ya? Ustaz ke nak hadiah? Cuba jujur. Ana baca ni, hari ni siap pegang. Last live tak pegang kan? Walaupun sedih tapi still tengok live. Kenapa sedih ni? Ya Allah, jangan sedih-sedih malam Jumaat ni. Tak ada pasangan Okey. ke? Session. Station. Ustaz. Minggu lepas Ustaz tengok tak live kami? Tak sempat, saya pun live. Oh. Sama-sama lah. Sama Tak apa. live. Ustaz Okey. tak tengok tak apa. Sebenarnya Kak Ungku tengok. Misteri Ustaz tengok tau. Okey. Apa-apa pun, sebelum tu nak tanya Ustaz. Ustaz dah try ke produk baru kami ni? Dah, alhamdulillah. Dah berapa tahun Ustaz? Tak sayang sebab cantik sangat. Okey, jadi So dengan tengok je. bunga tu dengan ni kita rasa Okey. Pasal sayang biar dia lama sikit lah. Lepas tu minta kemam pun tak? Melainkan kalau dah janji macam setiap minggu dapat kan, tu tak apalah. Dapat. Okey. Hindu tengok Ustaz setiap minggu Stop untuk Ustaz setiap minggu. Okey, sebelum kita terus, sebenarnya Ustaz, saya nak bagi, sebab kita nak bagi giveaway. Tapi sementara kita nak tanya soalan, saya nak tanya soalan kepada orang luar supaya tim saya boleh sediakan hadiah dan terus kita pilih kali ni. Sebab minggu lepan kau Ustaz, saya tengok DM saya ramai orang sedih. Tak puas hati. Sebab dia kata dia dah tunggu sejam, kenapa dia tak dapat hadiah? Oh ya. Macam mana Ustaz? Cuba bagi semangat sikit orang-orang. Dia macam, saya tengok, saya buka DM saya, dia masih sedih. Lepas tu saya buka saya di Instagram, masih sedih. Dia kata, alah saya tak dapat. Dia jadi marah, kenapa saya tak dapat? Macam mana nak bahagiakan orang? Tak, kadang-kadang hidup kita memang dah ditakdirkan macam tu. Macam mana memang sedih kan? Cuma. Kita sentiasa tengok ada kebaikan Tuhan nak bagikan. Antaranya, antara dalam pengisian diskutabalan tu ada pengisian. Contohnya ada produk yang bagus, adanya ilmu-ilmu yang tertentu disampaikan. InsyaAllah. Jadi perkongsian benda-benda ni dia bukan hanya macam contoh kan. Macam kita cerita barang bukannya hadiah yang menjadi ukuran. Tapi benda tu kalau kita dapatkan dengan komitmen kita usaha kita beli kan? Betul. Membawa kesan pada jiwa, sanubari dan hati. Itu pun dugaan juga. Dugaan. Allah tengok kita boleh terima ke tak. Kadang-kadang kita kena faham. Bila live mungkin kita nampak, kita masuk. Mungkin tak sampai kepada kami. Betul. Kita pun tak boleh nak cakap kan. Correction tak cantik. Bila buat cabutan nombor betul, mana nombor tak naik. Allah. Jadi macam tu kan, nasib dia tak ada kan, bagaimana. Okey. Nombor tak naik. Sebelum kita teruskan, I nak tanya satu lagi. Okey, satu lagi benda, soalan kepada anda di luar sana. Anda akan bakal menang. Okey, saya akan tanya 2 soalan terus. Sementara tu at least kita boleh memilih pemenang immediately. Kena standby lah. Okey, standby ya. Anda akan dapat BTS Limited Edition hanya di Malaysia sahaja. Ada kat tempat lain. Okey. Soalan pertama, anda akan dapat yang ni dan juga FJ balik. FJ ni mesti kita bagi kan. Okey, soalan pertama. Siapakah 2 jejaka yang berada bersama dengan saya pada malam Amboi, ini? soalan. Nama penuh ejaan mesti betul. Okey. Nama penuh. Ustaz
Lama penuh ya. Samsung lebat tak pakai. Okey. Dia pakai Y ke H tu? Ah. Kan? Okey, soalan kedua saya nak tanya anda kalau saya boleh minum yang mana satu? Kacip Fatimah ke Tongkat Ali? Dia salah minum. Saya bagi soalan senang-senang Ustaz supaya semua orang boleh menang. Jangan bertukar kacip Ali tau. Okey. Dengan Ingat Tongkat ya. Fatimah. Soalan kedua. Kau. Siapa boleh siapa pula? Sebagai wanita kita perlu minum yang mana? Pink ke biru? Lagi senang. Okey, soalan bocor nampak? Dia salah minum. Alright. Kau tulen bang. Sementara rakan-rakan kita tengah cari siapakah pemenangnya, saya nak tanya Ustaz lah. Sebenarnya tajuk macam-macam nak tanya Ustaz. Kita nak raya korban pun ada, tapi pada waktu yang sama saya mungkin nak reservekan soalan tu ke ujung-ujung nanti. Tapi ini adalah permintaan orang luar di sana. Betul ke anak-anak muda? Betul. macam lemah macam tu. Okey. Tak rasa macam tua sangat dalam. Okey, sebenarnya ini adalah soalan kita nak tanya macam perkahwinan dan social media. Sebab malam Jumaat ni, bukanlah malam Jumaat ni, janganlah fikir malam Jumaat malam yang wajib itu, tapi kita nak juga tahu perkahwinan dengan social media sekarang ni. Kalau kita tengok yelah, banyak orang bergantung kepada social media untuk menunjukkan kebahagiaan. Betul tak Ustaz? Dia macam yang nak makan yang jangan makan dulu. I ambil gambar dulu. Hari ini I masak untuk suami saya. Makan? Okey, dah okey, I nak makan. Mungkin belakang jadi macam tu. Maksud saya, itu contoh kecil. Maksud saya, dalam perkahwinan ni kan, apa sebenarnya kita penting ke tunjuk dekat social media ni ataupun Ada yang tunjuk je, tapi sebenarnya sebaliknya. nak tahu apa dia. Kadang ada banyak sangat account kan. Zaf Yusof mana account. Tu saya setuju Ustaz. Ada apa? Ada banyak Ustaz. Ya, dia sebenarnya dalam hal sebenarnya benda ni saya baru je bagi top 10 tadi kepada khusus pra-persaraan. Cakap tentang kadang-kadang kita hidup kita ni setting ni penting. Kadang setting kita kalau kita rasa dengan menunjuk kita rasa itulah dia, sebenarnya kita kena tengok apa sebenarnya yang membahagiakan kita. Adakah membahagiakan, tunjukkan ke orang tu bahagia, ataupun sebenarnya apa kita rasa tu sebenarnya bahagia. Jadi maknanya kebahagiaan dalam perkahwinan ni bukan satu benda untuk ditunjuk, tapi apa yang kita rasa. Betul. Kan kita rasa kita tunjuk okey, Alhamdulillah ni Alhamdulillah dapat bersama dengan suami tersayang, rasa syok sangat kan. Contoh kan, betul. Kau jangan capture yang tu tau, ni contoh. Kan. Jadi mak dia kata sebenarnya perasaan tu kadang itu sebab ada yang sampai sanggup letak jambangan bunga lagi lebat daripada bunga yang ditabai, kerana itu tak bunga yang sekali yang Kak Fatimah itu dengan Kak Ali itu. Tetapi bunga tu lepas tu letak kat phone. Kotak phone baru tau. Dia kata Alhamdulillah, thanks for my beloved hubby for this lovely gift. Dia kata macam tu lah. Dan akhirnya dia nak sangat sempena hari lahirku contoh. Dia nak sangat orang like, dia nak sangat orang komen, tahniah lah, happy birthday, tak tahu pun bila nak birthday pun dia seronok lah bila ramai komen. Sedangkan phone dengan bunga tu dia beli sendiri tu. Bukanlah sebenarnya bagi pun. Sebab pada dia penting penerimaan orang, akhirnya hakikat dia sama. Betul. Cerita betul, dia beli sendiri. Itu sebabnya sekarang ni terlampau ramai orang sekarang dekat luar sana yang mempunyai penyakit stress related diseases. Betul Ustaz. Ya, berdasarkan jadi mesti nak tunjuk. Sampai makan ke apa ke, berjoget ke dengan gaji. Contoh macam-macam lah. Dia mesti nak kena tunjuk lah. Contoh lah macam Sebab itu yang akan makan rasa bahagia. Dia rasa itu rasa sebenarnya dia akan tertipu. Hakikatnya sebenarnya kita tengok mak ayah kita dulu kadang apa pun tak ada, udah sosial pun tak ada. Duduk dengan pemakan happy tengok anak dapat makan itu gembira kat dia. Betul. Cukup makan gembira, kemudian dapat tengok anak balik sekolah berlambai itu pun bahagia. Tapi sebenarnya itu sebenarnya apa kita rasa. Sebab bahagia bukan melihat kepada apa yang kita ada, tapi sikap kita tak ada apa yang kita ada. Itu bahagia. Jadi Betul. Okey, Ustaz, saya tertarik lah. Memang macam Ustaz kata, saya macam tak boleh percaya beli seolah-olah macam suami bagi. Macam hadiah, kononnya nak tunjuk kat orang, it's my birthday and all that. Saya rasa adakah itu penyakit ataupun dia rasa itu lebih puas? Yalah, macam Ustaz kata mungkin dia puas, tapi saya macam tak boleh nak digest sebab dan itu kadang-kadang tertipu. Ada satu kenapa perlu kita tipu diri sendiri untuk menunjukkan kebahagiaan? betul. Benda ni berlaku sebab
Dia macam dulu kalau kita jadi pelakon, casting, testing. Sekarang kita ada TV sendiri tau. Dia ada IGTV, dia ada Facebook Live, dia boleh buat sendiri. Dan saya pernah kali ada budak sekolah dia boleh sikat rambut buat live. Sikat rambut ni buat live. Saya pula nampak live tu, tekan dia budak ni buat live apa lah dia tekan. Zap Samsul Lebat join. Kan langsung Samsul Lebat tengok lah langsung keluar. Jadi benda ni tak tahu apa benda yang dia buat sebab penyakit untuk menunjukkan ni. Okey, bila Ustaz join tu, saya nak tahu macam mana perasaan isteri Ustaz pula, Ustaz scolding perempuan itu. Tak, saya tak cakap perempuan. Oh, Dia kan perempuan kan. Dia target terus macam tu je, nampak? Itulah dia media sosial, nampak? Itulah. Dia menuduh kita skodeng. Kadang-kadang kita nampak benda tu lalu tap kan ni tap apa benda kadang macam tu. Ya. Jadi maknanya Susah. Kali kita nak panggil ustazah pula lah. boleh. Nanti semua orang boleh scroll, tengok dekat dalam Google, type split personality disorder. Dia karakter dia boleh jadi dekat luar senyap je ni. Tapi dekat dalam tu, wah dia bantai lah, dia ingat dia bagus sangat dia. Kemudian dia boleh tunjukkan lah, berkasih lah, I rasa I lah paling bahagia sekali. Tak perlu sebenarnya. Tapi sebenarnya tentang pemberian hadiah tu pun penting. Macam contohnya kan, bagi hadiah, kita bagi yang sudilah timah dia semua. Benda tu memang kena ada. Tetapi sebab tak nak jadi lelaki yang pernah saya buat forum kali tu, ada perempuan yang Ustaz, macam mana Ustaz? Dia kata, kenapa lah? Suami yang ni kayu dia. Kayu kenapa pula? Tak pernah nak cakap sayang kat saya ke apa ke. Lepas tu suami kata, itu okey kayu tu. Suami saya batu pula. Kita cakap apa pun dia macam tu je dia. Jadi mak dia kata, dia nakkan suami yang ada respon. Suami yang saya suka sangat kali ni. Sayang suami. Dia kerap. Dia lebih sekali. Dia nak suami yang boleh cakap. Tapi kalau di sebaliknya pula, isteri yang begitu? Kalau isteri yang begitu bagus juga. Kadang suami isteri tu kena gerakkan. Bang, risau tak? Tak pernah nak rasa bahagia macam ni. Contohlah, rasa bahagia sangat. Terasa sampai kaki. Macam tu kan. Tak pernah rasa macam ni. Contoh kan. Jadi yang suami pula cakap. Suami pula cakap. Janganlah, dia macam sangat. Malu abang. Alah abang malu apa? Jadi kadang orang perempuan dia kena gerakkan. Sebab lelaki ni kan, dia tak pandai sangat kan. Kita tak pandai sangat tapi kita sayang dia. Tapi lelaki ni kan, dia lemah bak kata-kata ni tapi dia mahir tak pada lembab perempuan. Okey, tajuk kita hari ini adalah perasaan lelaki. Wah. Kita bukan cerita pasal perkahwinan, tapi lelaki tu yang sebenarnya. bagusnya bila dua lelaki dalam satu segmen dan satu perempuan sampai saya nak gila cari pun. pemenang kat luar sekejap. Silakan. Nasib baik saya pergi kat luar. Tak adalah Ustaz, saya gurau je. Dekat Facebook saya ni ada seorang Qawi Roza ni. Dia juga sama tuan dapat saya ni daripada Brunei Darussalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Cik Qawi Roza, terima kasih banyak kerana tengok malam ni. Okey, sebab kita bukan live dekat Instagram saya seorang, Ustaz Samsul Debat juga. Okey, another question. Bukan nak bagi pressure kat Ustaz tahu saya nak bagi banyak-banyak soalan. Adakah you all dah cari siapa pemenang dua orang tu? Selesai dah ke? Ada. Okay. Sementara tu saya bagi lagi satu soalan supaya kita boleh mengumumkan pemenang pada hari ini juga, supaya tak dia terasa hati. Okey. Saya nak suami saya lah tanya soalan. Sebab hari ni kan topik dia lelaki. Jadi Afsal, bila nak tukar soalan ni? Kita masih perkahwinan, masih tetap perkahwinan. Kita masih dalam skop. Perkahwinan tetap ada lelaki, jadi kita tanyakan soalan kepada mana lagi best? Facebook ke Instagram? Silakan soalannya untuk soalan. ya, kita akan memberikan hadiah tumbler BST bersama dengan FG Wallet. Madu dalam dia. Bukan suruh bermadu. Tidak. Ini bukan topik madu. Cepat Disney offer Disney untuk bermadu. Bukan caling-caling Ustaz. Bukan caling-caling ni. Ustaz, sebenarnya tugas saya hari ni berat tak Ustaz. Dua lelaki Ustaz saya kena lawan kan lah Ustaz pula tu. Ilmu tinggi saya. Tak pasti ini madu yang diizinkan. Madu yang diizinkan. Okey. Jadi soalan dia. Soalan. Okey. Soalan sangat mudah sebenarnya. Okey, Satu soalan dimudahkan je. Satu soalan je. Berapa soalan saya untuk malam ini nak bertanya, bilakah tarikh
2 produk Kacik Fatimah dan juga tongkat Ali dilancarkan. Oh, mentang-mentang malam Jumaat. Tarik. Tarik. Okey, clue Berapa dia. hari bulan? Clue dia. Satu. Minggu ya? Kalau kepala Ustaz, kalau kepala? Okey. Okey, sementara tu Ustaz, boleh tak Ustaz tanya satu lagi soalan supaya saya nak bagi je. Kita memang setiap malam Jumaat ni kita memang nak bagi je kat orang hadiah. Ustaz tahu tak, sebenarnya kan minggu lepas kita cadangkan untuk memberikan hadiah sebanyak 6,969. Tapi dia jadi double Ustaz. Okey. Mungkin ramai orang tak tahu di luar sana sebab kita nak memberi, jadi Ustaz pula tanya soalan. Soalannya, saya nak tahu, saya nak anda semua tolong berikan apakah nama lain bagi tongkat Ali? Juri-juri kat luar sana tahu tak? Dan soalan tu bukan hanya cukup dengan nama, dan begitu tongkat Samsul jangan. Dan mesti juga beritahu apakah khasiat tongkat Ali ini dari segi kesihatan selain daripada faktor-faktor unsur-unsur seksual. Betul. Yang balik jangan berapu-apu, okey. Dia bagi 1 poin yang power yang kita tengok tu Okey, boleh. satu Cukup. 1 poin yang power. Okey, alright. Itu untuk iklan je. Kita kembali Ustaz, sorry nak tanya juga. Ini adalah soalan-soalan yang diberikan kepada saya untuk tanya kepada Ustaz. Tadi cakap pasal kebahagiaan, nak tunjuk macam mana pula kita nak mengatasi masalah. Kadang-kadang ada juga yang suami ataupun isteri mereka terasa hati bila buka password. Dia rasa macam di-privatekan. Lepas tu dia contohnya nak isteri punya dia boleh tengok, suami punya dia tak boleh tengok. Ataupun di sebaliknya. So macam mana perasaan isteri contohnya ataupun suami lah, contohnya isteri, laki aku dengan aku punya semua boleh tengok. Dalam perkahwinan kita sebab ada juga sebenarnya banyak memang benda ni berlaku. Dalam banyak sangat saya pun je dapat dengan perempuan yang buat password tak bagi suami dia. Ada juga sebenarnya, bukan dia berdua pihak tak. Sebenarnya dunia ni dua-dua je, cuma je dalam hal ini. Saya ingat langkah paling mudah sekali Nokia 3310. Langsung tak dapat. Kadang bila orang beli telefon ni pun kadang sebenarnya kita kena ingat sepatutnya telefon ni menjadi faktor untuk menghubungkan antara dua jiwa dan banyak jiwa, tetapi bukanlah digunakan untuk sebagai satu alat untuk menjadikan perpecahan, bergaduh dan sebagainya. Jadi dalam hal ini bolehlah kalau password macam contoh isteri aku password ni nak tengok lah, kalau tengok tak apalah bang, saya tak nak tengok sangat pun. Dia kata tak nak tengok sangat pun tau. Sangat tak nampak dia bunyi macam dia tak kisah tau. Okay. Sangat pun dia tengok. Tapi tak adalah. Dalam hal ini sebenarnya boleh. Tak ada masalah. Dia boleh, kalau tak payah password pun tak apa. Betul. Sebenarnya okey kan. Yang jatuh pun yang simple-simple. Dan pula sekarang telefon tu memang kena dia pakai cap jari tu. Muka kan? Mungkin tu mata retina dengan cuping telinga. Macam-macam lah. Jadi menyebabkan orang nak buka tu susah kan. Tetapi maknanya dalam hal ini pada saya tu orang kata kadang masing-masing. Ada setengah keluarga dia okey. Ada setengah tu pula dia tak okey dalam hal tu. Kalau betul-betul nak tunjuk lah. Tapi sebenarnya Ustaz, soalan ni ditujukan sebab mengikut peredaran sekarang ni lah. Memang dia kadang-kadang macam membuatkan benda ni rasa ragu-ragu. Ada apa ke? Itu menimbulkan keraguan. Social media ni juga macam kenapa dia tak nak bagi kita tengok apa? Kenapa jadi dia menjadikan keraguan tu menimbulkan dalam perkahwinan ataupun rumah tangga ia tidak begitu cantik lah Ustaz. Rasa macam ragu-ragu. Ni mesti ada apa-apa ni. Bukan kita nak bukan syak pasang Dia betul macam saya cakap tadi, dia setiap kapal berbeza-beza. Ada setengah kapal tu nak order dia macam ni sistem dia. Saya tak boleh nak cakap okey. Jadi kena mesti macam ni. Semua orang mesti macam tu. Tak boleh sebab dia lain sistem dia. Ada setengah tu lah langsung tak pakai telefon. Ada pula dia kata telefon ada masa tertentu je. Sebab tak nak keluarga tu dibayangi dengan gadget. Dia tak nak. Ada juga. Kadang-kadang efek tu bukan hanya pada suami isteri saja, tapi pada anak-anak pun sama. Jadi benda tu menyebabkan anak-anak jadi marah, tak dapat password. Anak-anak kenapa ni? Dia nak main game, dia nak ni, dia nak tengok apa-apa benda dia nak tengok.
Jadi mana kata dalam hal ini pada saya dia begitu pulang kepada kita. Tetapi kalau benda itu dah menyebabkan pasangan tidak selesa, maka perlu dirungkaikan. Macam pasangan kata, kalau password kata. Itu lagi lah. Tapi sebagai anak muda macam itu, saya faham maksud Ustaz, macam kita tak nak samakan setiap individu tu. Masing-masing ada hak masing-masing ni. Tapi bagi saya lah, macam soalan ni sebenarnya bukan daripada saya. Soalan ni ditujukan daripada belakang takbir sebenarnya. Okey, mungkin ini adalah zaman-zaman anak muda sekarang ni kan. Bagi saya senang je. Kalau sebagai suami isteri, kalau tak ada apa-apa yang nak dirahsiakan, kita kongsikan supaya kita tak rasa kita tak nak menimbulkan rasa macam apa yang orang kata Ustaz, rasa tak selesa. Kalau kita tengok kepercayaan, kalau tak ada apa yang nak dihad, kita open. Ataupun kita bincang sama-sama. Okay, you suka I password ni, I tukar ke you suka I bagi kat you? Betul? Ya, macam ni lah. Macam saya paling mudah analogi yang saya boleh bagi. Contohnya kalau kita beli telefon, beli handphone, bila kita on aja telefon, SIM card semua ada, kita dah buat SIM protector yang basic dah ada. Bila kita on aja, benda pertama sekali yang kita akan tekan, kita akan nak buat adjustment adalah pada setting. Betul. Setting ni kita nak tegak sikit, kita nak volume dia macam mana, kita nak ringtone yang mana, kita nak brightness dia macam mana, tak nak tegang sangat ke, nak gelap sikit ke. Kemudian kita nak bila orang ni call mungkin ringtone dia lain, kita ubah setting tu pada hari pertama. Jadi maknanya pada peringkat awal lagi setting ini dibuat dan orang tak ubah setting hari-hari. Bila time ada nampak masalah, dia betulkan balik setting. Masalah kelabu ni, dia betulkan balik. Makna kata saya nak beritahu, sebenarnya masih lagi macam apa, saya setuju apa yang telah disebutkan tadi oleh panelis ustazah kita tadi. Tapi dalam hal ini kita tengok balik setiap apa punya setting yang berbeza. Ada yang suami tu langsung stop tu media sosial. Tak ada. Sebab bila banyak masalah baik tak ada media sosial tu. Jadi mana keadaan tu, itu setting tu dia selesai dan dia bangkit kan. Dan masalah kita pun kadang-kadang ada penyakit apa tau? Penyakit. Ada tak? Ada apa-apa dia tak tengok lagi. Betul. Risau lah. Lepas tu yang paling best, kau tak like langsung dengan apa yang aku ambil. Rasa Dia tadi nampak gaduh sebab suami tak like, isteri tak like. Macam ni tak tu. Kan. Jadi mana kata tu kadang anak pula suami sibuk kan dalam memikirkan macam mana pengeluaran kerja Fatimah dan juga Kak Ali tu. Contoh lah. Tapi tak pula malam ni saya takut nak bagi Kak Ali. Sama Ustaz. Jadi contoh. Terus. Jadi maknanya kata tak, saya tak akan menyatakan bahawa sesungguhnya dalam hal ini bergantung kepada setting setiap orang. Jadi setting ni daripada permulaan lagi. Bukannya setting pada telefon saja, malah setting pada diri antara diri kita dan juga telefon tersebut. Macam nak kerja lah. Orang bekerja daripada hari pertama dia dah setting. Aku ni kerja kat sini dia relax je. Maka habislah dia susah lah dia. Dia install lah. Ya betul. Ustaz, kejap. Saya nak tanya Ustaz, adakah soalan-soalan perkahwinan dan media sosial ni agak berat untuk Ustaz? Tak ada okey. Okey sebab saya takut macam adakah benda ni serius kan? Kita nak santai-santai, kita tak nak dia rasa heavy. Heavy ke? Tak heavy Tak ada lah heavy pun. Macam Ustaz ni sampai saya macam Minum tongkat ni sikit, lagi rasa ringan ni. Bismillah. Okey, dah ada pemenang ke soalan tadi? Okey. Nanti saya akan bagikan lagi. Kita dah ada 4 pemenang. Sebelum kami umumkan. Ya, ada soalan ni Ustaz. Ginseng. You kemalung gitu. Ada Ustaz, betul ke Ustaz? Apa tengok tu yang tu. Okey. Ada 5 pemenang. Ada 5 pemenang. Yang terawal dan tepat. Sebenarnya saya nak bagi satu soalan satu hadiah, tapi kita dah terlebih 5, tak apa. Bagus. Sebab kita mungkin itu adalah rezeki dia daripada Allah, dan tiba-tiba ada pula ekstra seorang lagi. Okey, saya nak bagi satu je soalan dulu. Okey? So senang sikit. Satu lagi soalan sebelum kita teruskan. Saya nak tanya tanya apa ya? Macam berdebar pula nak tanya soalan ni. Kita ni okey je jadi dia lah berdebar tadi ni apa? Kita ni terfikir ni. Nak tanya apa? Tanya apa? Sebab saya berdebar. Kan tanya lebih pada perempuan, salah pula. Tanya pada lebih lelaki, salah pula. Tak apalah. Saya nak tanya soalan kena mengena dengan FG Walid pula lah. Itu je yang saya tahu. Lebih selamat. Okey, saya nak tanya, adakah produk daripada FG Walid sesuai untuk suami dan isteri? Ada tak? Agak-agaknya. Senang soalan hari ni.
soal produk yang sesuai. Untuk malam Jumaat. Ada tak? Agak-agaknya ada tak? Sebab hari ni malam Jumaat, sebab tu I masih soalan bocor ni Pak. Ada orang bagi soalan bocor. Okey, sila jawab sekarang untuk dapatkan hadiah anda. Hanya satu je pemenang kami akan pilih. Okey, seterusnya Ustaz nak tanya. Ada orang kata ada setengah isteri. Saya tak tahu lagi lah sebab soalan ni agak berat untuk saya tanya. Sebab saya tak pernah rasa benda tu lagi. Kau dengarkan sikit. Jadi betul, saya tak pernah tanya sebab saya tak pernah rasa ada orang tanya bila seseorang isteri tu dia pressure pula tengok social media isteri dia shopping lebih. Orang tu mampu beli handbag beribu-ribu, tak payah kerja, relax, holiday. Lepas tu yang isteri seorang ni lagi nampak tak senang hati, rasa pressure, rasa tertekan sebab dia nak juga benda tu. Memang patutlah dia tak pressure sebab orang pressure tengok dia. Tu masalah yang macam tu lah kan. Jadi kalau dia pressure macam tu kan. Orang yang lebih lupa tengok ada orang yang lebih susah. Dan begitu juga dia terlupa apa yang kita ada ni semuanya Tuhan bagi. Jadi mana Tuhan nak bagi? Jari telunjuk ni tarik lah urut lah hari-hari. Bubuh minyak apa sekalipun, dia rendam dekat dalam jual balik ni. Tarik hari-hari. Dia tak akan jadi sama dengan jari hantu. Kan? Buatlah macam mana pun. Melainkan accident. Tiba-tiba lurus tulang tu semua. Sama semua kan. Jadi mana kata tak perlu pressure, tak perlu tekan sebab ya Allah, ni tak boleh. Dia penyakit mata tu tengok. Ya Allah, kereta dia besar, bila aku nak kereta besar macam ni. Kereta dia kelabu, aku kena kelabu juga macam ni lah. Kereta dia, dia punya rumah besar, aku nak buang besar macam ni lah. Dia rumah ada lift, aku pun nak lift. Dia beli lift tu. Kadang-kadang keperluan dia terlupa. Keperluan daripada kendak. Setiap orang mempunyai kemampuan berbeza-beza. Ada setengah orang dalam bank dia dalam bank dia tinggal 5,000 dia rasa happy. Ada orang ada lagi 5,000 syukur Alhamdulillah. Ada orang macam ni kusut pula. Kau ni apa? Dalam bank tinggal 5 juta. Orang marah tau. Orang marah sebab dia dah biasa. Dia dah ada 100 juta dalam bank. Tiba-tiba tinggal 5 juta pada dia susah sangat. Jadi mana kata terpulang kepada kita macam mana cara kita nak meletakkannya. Settling tadi. Balik semua boleh settling. Ya, kalau kita rasa kita nak isteri kita ni, yang penting sebenarnya kita kena faham. Dia ni menunjuk lah tak, kita kena faham. Mungkin pada dia appreciate isteri dia dengan dia bawa ke sana kemari. Ada orang cara dia appreciate isteri dia adalah dengan dia bagi hadiah. Mungkin ada cara dia appreciate isteri dia adalah dia jaga, dia pertahankan walaupun dia tak kenal benda tapi dia tak boleh orang sentuh isteri dia, dia pertahankan. Contoh macam tu. Kau jangan kutuk isteri aku, Fauzi aku. Tahu? Contoh, bukan nama sebenar. Okey. Jadi mana cara dia berbeza-beza. Sebenarnya memang sebagai seorang perempuan bagi saya Ustaz, sebenarnya memang ada setengah orang dia nak ikut juga rentak orang walaupun dia tak mampu. Lepas tu dia jadi pressure sendiri. Dia jadi tak ada orang kata dia tak istiqomah kat diri dia dengan apa yang dia ada. Itu sebenarnya penyakit bagi saya. Sebab apa? Dia masih tak cukup dan tak cukup dan tak cukup. Dia rasa benda yang dia nampak tu adalah benda yang dah bahagia. Itu social media sebenarnya. Sebab itu saya tak nafikan memang sebagai perempuan pun kadang-kadang kita pun saya tak tahulah macam mana saya nak cakap sebab ini adalah soalan yang orang tanya sebab setengah orang tu dia rasa macam mana dia boleh dapat semua ni lah, why kita tak dapat. Jadi end of the day dia hilang respect ataupun hilang kebahagiaan daripada punca diri dia sendiri. Itu yang saya rasa adalah penyakit sebab elok-elok bahagia, kita cari penyakit menghilangkan kebahagiaan, menarikkan kebahagiaan diri kita sendiri. Dan satu lagi, kita selalu sebut sabar ni separuh beriman. Tapi ramai yang lupa tanya, separuh lagi apa? Separuh lagi adalah syukur. Bersabar dengan ujian, bersyukurlah dengan apa yang kita ada. Bahagia hidup. Baru tahu separuh lagi apa. Separuh beriman, separuh lagi apa. Betul. Kau tanya, dia separuh main dia okeylah, separuh dia lah. Separuh syukur. Tapi Ustaz nak tambah, itu tadi dah terkutuk pressure sebab pergi kepada wanita lah kan. Kita tak cerita pada lelaki. Sama juga tak? Sebenarnya sama. Sama juga, lelaki pun sama. Okey. Tengok kawan dia sibuk tengok kawan dia ni.
Lepas tu kau tengok bini orang tu punya lawa ni, kau pasal kau pakai macam ni. Dia tengok kan, pakai lawa. Bang, saya ni bukan tak nak pakai lawa. Bang, kalau keluar saya pakai lawa. Dia rumah bang ni baju paling selesa, saya nak buat kerja banyak. Tapi Ustaz, satu je saya nak cakap. Saya bukan nak backup wanita. Saya tahu satu je tentang wanita. Kalau lelaki memberikan yang terbaik untuk wanita bukan daripada segi duit, walaupun dia tak bagi duit, walaupun suami tak ada duit, tapi kalau dia membahagikan isteri, dia ambil hati itu, perempuan takkan begitu. Itu wanita bagi saya. Betul tak? Kalau lelaki Ustaz? Itu bagi saya. Saya tersentuh dengan kata-kata dia tu. Betul lah. Betul. Tak. Rasa macam okey lah. Ustaz, bagi saya kan, perempuan ni Saya tengok drama pun tak satu dah. Saya drama pun tak satu. Dia lah drama Ustaz. Depan mata. Baru tahu. Tak tahu dia ni drama berlakon ke tu tengah. Itulah saya pun. Tak betul Ustaz. Kalau lelaki, suami bagi saya lah, kalau dia dah ambil hati isteri senang, apa pun dia okey. Itu bagi saya. Sekali. Dia ulang baik tempat. Dua kali dah. Tapi sebenarnya betul. Tak satu yang orang perempuan kena ingat juga. Orang perempuan dan lelaki kena ingat. Bila pasangan dah buat sesuatu yang terbaik untuk ni, Betul. kita appreciate dia, tu penting. Appreciate. Nampak tak? Jadi buat yang terbaik. Buat yang terbaik. Macam lelaki ni kadang dia sanggup buat yang terbaik untuk pasangan dia. Tak kira lah dia susah ke, dia tak makan, dia apa. Betul. Kalau jenis yang tanggungjawab lah. Itu lelaki. Kadang-kadang lelaki ni dia terlupa nak tanya, aku ni nak apa sebenarnya? Betul. Oh, Ustaz. Dia kadang-kadang lagi? dia kadang dia tanya, Mana? you nak apa? Cakap je. Kadang macam tu. Cakap dengan wan dia. Kan, dia wan, tak apa pun tak kisah pun bang, cuma tu ada je. Cuma tu ada. Kalau lelaki pula dia, abang abang tak tahu nak apa. Abang okey, janji you okey, I okey. Sebab ingat, lelaki adalah kepala keluarga. Tapi perempuan tengkuk keluarga. Tengkuk habis, kita habis. Tu jangan bang, jangan patah, janji patah. Ingat, kalau kita adalah tengkuk keluarga. Jadi dia patah habis. Habis jam terus. Semua sistem dah tak boleh function dah. Habis. Tu je. Kan? sebab itulah saya panggil Ustaz. Saya tahu Ustaz akan bagi jawapan yang best. Hari ni saya belajar kita adalah tengkuk, jadi kepala tak berfungsi dah. Betul. Tengkuk pun tak jadi apa. Paralyze terus. Kira untung hidup lagi. Tapi hidup pun tak ada mana macam tu. Kau suap kalau Tok Ali pun tak jadi apa dah. Tengkuk dah patah. Jadi bedridden terus. Ustaz, tadi tak jadi nak tanya soalan dah. Hari ini perkahwinan dan media sosial kita kena tahu wanita adalah tengkuk kepada keluarga. Dan lelaki suami bukan takut isteri. Ingat tak tapi takut. isteri menakutkan. Nampak dia punya gelak tu. Kalau Ustaz pasal siapa tadi saya macam ni Ustaz. Betul. Ustaz, itulah saya nak macam mana. Kan kisah lelaki yang takut dengan. Okey. Dah. Saya bawa cerita dia. Yang Kisah. Sultan tu takut dengan permaisuri. Jadi dia panggil semua lelaki dalam negara ni datang. Dia kata siapa semua lelaki dalam negara ni, siapa takut bini berdiri belah kanan kereta. Semua pergi belah kanan. Alah, semua takut. Pandang belah kiri ada seorang. Ada pun seorang. Kamu kemari. Dia kata, apa pula? Tunggu lah turun. Ini bukan Malaysia atau tempat lain tau. Dia pun panggil. Aku nak jemput tunggu lah turun. Dia pun turun. Tak apalah, janji aku dapat tips. Dia pun turun. Sekarang cerita lah. Macam mana cara nak lawan permaisuri kereta? Apa pula? Patik pun takut bini. Hey, apa kau tak pergi belah mana? Bini patik dah pesan. Jangan pergi mana, tunggu sampai dia sampai. Kita pun takut dia. Betul, dia tak bergerak kat sini. Sebab isteri dia dah pesan. Tapi ayat kita yang paling baik, paling selamat. Ayat yang telah ditetapkan dalam buku teks. Kata 5. Iaitu ikut silibus yang sampai bertahan sampai sekarang. Tulis. Jadi, Ustaz, saya kita tulis. bukan takut isteri. Tapi Kita sayangkan isteri kita. Betul. Itu ayat dia. Okey. Okay. Saya terima je apa pun. Okey, sebagai seorang wanita kita terimalah kata-kata kepala kita. Apa pun ingat kita tengkuknya. kalau perempuan Ustaz, kalau perempuan ni dia sebenarnya dekat tengkuk kan. Tu tak bawah tengkuk tu. Tak berani sentuh tengkuk tu. Okey, tak apa. Sebelum tu nak tanya, dah ada pemenang ke soalan tadi? Kita dah bintang pemenang kan? Okey, kita bagi lagi soalan Okey, Ustaz ada apa-apa soalan Ustaz nak tanya?
Ada. Okey, kita bagi satu lagi hadiah. Okey, apakah nama lain kecil Fatimah? Apa susah? Betul. Kita nak tahu dia, Kak, orang ingat Kak Fatimah. itu nama dia. Dia ada nama dia lain. Tadi ada yang dah jawab dah. Yang tu Kak Ali tu rupa ada nama lain. Dan apakah khasiat Kacip Fatimah ni tadi? Nanti ada yang berikan Ah. passion. Bukan nama sahaja ya, mesti kena ada khasiat dia Ya, sekali. khasiat yang terbaik. Itu dia iklan Okey. dia. Penting, Okey. penting. Sementara tu ramai orang suka kat sini ya, semua tergelak-gelak ya. Okey, apa-apa pun saya nak tanya lagi soalan. Ini soalan anak muda je ni, okey. Sebab kita pun dekat Instagram ramai anak muda kat luar sana. Satu lagi soalan adalah kekasih lama dalam friend list. Alamak. Scroll nampak. Siapa lama. perempuan ni? Lepas ni nak tukar Press. soalan lain pula lah. Okey. Keluar. Macam mana, Ustaz? Ingat pula. Tentang dalam friend list tu kita kena ingat friend list kadang anak pula dia memang jenis yang friend list dia ramai 5,000 maksimum. Okey. Dalam tu mungkin ada dia tak tahu siapa. Mungkin juga sebab ada orang jenis SM yang beli ramai. Okey. Itu boleh cerita yang pembeli friend dia. Okey. Dia dah tunjuk kat dia friend dia ramai. So itu mungkin juga. Tetapi dalam hal ni spesifik lah, mesti ada isu. Soalan ni takkan ditanya melainkan ada isu. Kekasih lama dan friend. Dia siap boleh check pula dia punya status singular ke plural. Kan dia check, kemudian aku dia tulis. Aku apostrophe. Aku ber. Dah lama tak nampak. Dah betul. Dia kata dah kahwin ke belum? Dia pun jawab. Ni pengalaman Tak. Pengalaman yang diceritakan oleh orang. Okey. Saya sebab itulah saya jemput Ustaz Kemudian dia jawab. Samsul Debat sebab banyak pengalaman. Kemudian dia jawab. Dia jawab. Macam mana I nak jawab soalan tu? Dia kata macam mana dah kahwin belum, macam mana nak jawab soalan tu, sedangkan jawapan tu ada pada you. Oh gila. Itu memang skrip drama kot. Betul. Dia kata kan Betul, drama jawapan sangat. dah ada pada you, dia kata. Lepas tu kenapa? Oh, kena. Orang kasar KMP kan. Kenapa? Dia pun jawab lah. Dia jawab bukan you dah lupa dulu kita pernah janji apa. Rupanya dia tak kahwin lagi sebab tunggu dia. Yang ni dah KLMJ ni Ustaz. Ya betul. Serius sangat dia Kenangan Ustaz. lama mengusik jiwa. Ya, kenangan lama mengusik jiwa. Tapi itu KLMJ tu bahasa-bahasa bibit new lah tu. Budak baru nak up. Okey, macam tu kan. Agak ada. Okey. Ada apa saya terima tu. Lepas tu kan dah lah follow. Lepas tu like pula gambar lelaki ataupun perempuan lain. Aduh susah. Ni bukan soalan saya tau Ustaz. Dalam hal itu dia mungkin dia terseliyuh lah kan. Terseliyuh. Okey. Dia Parkinson. Macam mana nak unlike ni? Tak boleh. Dah tukar page. Tak ada macam ni lah. Kadang-kadang jadi sebenarnya dalam hal ni kadang ialah macam ada setengah orang macam pacing lah. Ada orang dia pacing. Dia tak kerti nak tengok apa. Kebetulan pula dia tak like apa semua pun. Tapi yang tu dia like memang orang tak perasan lah. Dan nak pula isteri kata, bang sampai tembak like orang. Dia jenis tengok. Like apa dia panggil tu? Tak tahu sangat nama dia. Apa dia panggil tu? Apa dia panggil? Like mana? Photos that you've liked before. Notification punya ni. Okey. Betul lah. Ada Ada. dekat situ pula. Jadi itulah kadang kita tengok rupanya dia kena letak lah button tu buat kategori lah. Like, okay. Dalam skala 1 hingga 9 dia ada proses sikit lah. Like 3 maknanya okey rendah je, dia like rendah je. Orang dia like ni dia kata, kenapa tak isi? Sebab tak ada yang layak pun. 9 sebenarnya tak cukup, 10 pun tak cukup. Lebih untuk you lah. Wah macam tu. Jadi dia berskala. Satu hingga 9. I dah beritahu Mak dah. Please Mak, you banyakkan lagi untuk wifi. Marah ni confirm ramai mengidolakan Ustaz Samsul Debat. Mak Zuckerberg. Dia kata Mak Zuckerberg. Dia kata kau buat like je. Kau tolong buatlah skill dia kan. 1 to 10 kan? 1 to 10. Senang. Jadi orang tahu. Oh dia like dia satu je. Macam lah. Okey lah. Susu lah. Okey Ustaz. Jangan marah Ustaz. Bukan marah. Emotional ke? Tak nak bagi perasaan. Nasib baik tak kena makan. Lelaki ni satu dia sentiasa kena ikut emosi. Dia susah nak tonjolkan. Jadi nak tengok yang tonjol emosi sama-sama depan dia. Orang perasaan dia cerita kan. Iya, penat kan Ustaz. Berapa kali tonjol perasaan daripada pagi tadi sampai ni sebenarnya. Tapi tu dia. Ni yang keempat kan? Lelaki memang kena. You kena contohi. Untuk Zafi. Sebab dia memang dia mulakan perasaan. Dia cakap, you sayang saya sangat. Saya pernah tengok benda tu.
Dekat kemah putih yang tahun lepas yang apa? Dekat kemah yang tu lagi. Kemah lampu. Saya nampak tu gila betul je tu. Saya tak sangka saya ingat benda tu dalam drama, rupanya reality ada. Kata-kata kan. Jadi mana kata, macam tu. Jadi tapi yang suami tu saya kagum lah. Sebab isteri tu memang kita nak tengok dalam drama. Kita tak tahu iya ke tidak tu kan, kita tak tahu. Ustaz cakap pasal siapa ni Ustaz? Kan? Dia macam tak tahu dia betul-betul Drama dia macam dia. tu kan, buat muka dia macam tu kan. Buat muka dia macam tu kan. Tapi apa pun yang penting hanya suami dan isteri ni tahu jiwa, hati dan sanubari masing-masing. Alah, okeylah, kita pun tak nak lah pressure sangat. Sebenarnya apa-apa pun perkahwinan, social media ni, end of the day yang paling penting kebahagiaan masing-masing. Betul. Kebahagiaan rumah tangga. Tak payah nak kisah sangat pasal orang, kita ambil mudah, kita tak nak, tapi tak nak macam pressure sangat kan. Tapi Ustaz, kita lupakan je lah. Bukan nak lupakan benda ni. Apa yang baik kita ambil. Apa yang rasa Betul. Contoh boleh kalau Rasul boleh tambah lah. Contoh dalam Facebook ni pun kadang kita ada benda kita tengok menyakitkan hati. Menyebabkan kita, kenapa dia macam ni? So jangan pening-peningkan kepala. Jangan tengok macam orang. Sebab kau dah tahu kau sakit hati dengan dia, kau tengok lagi kenapa? dah lah follow lagi, tengok lagi, Follow lepas tu lagi. aku pun sampai terima lah dia, tapi tengok. Tengok. Dia ada perasaan keinginan nak tengok je. Lepas tu buka, macam kita tengok TV lah, kau menyampah tengok pelakon kan. Tapi kau buka lah tengok pelakon lain. Tengok pelakon ni pula, tengok drama ni pula ke. Yang benci aku menyampah. Kau tengok juga. Sebenarnya siapa yang meletakkan dia jadi macam tu? Diri kita sendiri. Ada pula dah tengok kan, dia pressure dengan orang tu, dia pergi gaduh dengan orang lain pula. Dah siap kopi, share. Kau tengok ni, kau tengok betapa aku menyampah, kau tengok. Kawan, kan aku cakap aku tak nak tengok dah yang sama tu pula kan. Jadi yang tu lah, okey. Apa kan tu? Apa tu? Tak nampak? Lagi 3 soalan. Lagi 3 soalan. Okey, kita ada hadiah lagi sebelum kita nak tinggalkan kemudian apa-apa. Okey, 3 lagi soalan. Okey, saya tanya dulu. Mungkin satu saya, suami saya dan juga Ustaz Samsul debat. Okey. Masing-masing siapkan soalannya. Habis Okey. dah produk. Saya nak tanya soalan FG Walid. FG tu apa maksud dia? Apa maksud FG Walid? Saya pernah silap tu, saya ingatkan wallet. Bukan wallet, Walid. Saya pernah. L ke double L? Itu saja, senang je soalan. Soalan kedua. Soalan saya pula. Berikan dua warna yang ada pada botol tongkat Ali dan Tongkat Ali dua warna yang ada pada botol kacip Fatimah. Kacip Aisyah kan? Ini sebenarnya bagi senang-senang je Ustaz, sebab nak bagi habis Dua warna saja. je. Dua warna on tongkat Ali's bottle and dua warna on kacip Fatimah. Okey, Ustaz pula. Siapakah Syamsul debat dalam FG Wallet ini? Yeah. Okey, kita seronok baca ni, seronok baca ni, Sebab lagi. to all of our followers, kalau perasan FG Walid dan Samsul debat ni dah terlalu sinonim sangat. Ya, betul. Jadi siapakah Samsul debat ni sebenarnya? Ya. Dengan FG Walid. FG Walid. Apakah kaitannya? Apakah kaitannya? Samsul debat, FG Walid. Malahan kita mungkin akan buat talk show FG Wallet in your house. Okay, sementara tu kita bincang lagi sikit je Ustaz, nak sharing. Sebenarnya Ustaz, saya rasa kita pun tak ada pressure-pressure. Bagi kita keharmonian tu penting, kebahagiaan tu penting, cari kebahagiaan yang sebenar. Okay, itu yang paling penting, apa yang kita suka kan. Selain daripada tu Ustaz, kan saya sebenarnya nak lari topik sikit boleh tak Ustaz? Sebab minggu depan malam Jumaat juga, tapi minggu depan adalah jatuhnya Raya Korban ataupun Aidil Adha. Saya nak tersentuh sikit, kita nak sembang kosong je, kita tak nak lah terlalu pressure dengan satu soalan saja. So saya rasa selalunya lah waktu-waktu kalau minggu depan Raya Aidil Adha, minggu ni selalunya kami semua pun busy dekat office. Sebab apa? Kita akan mula buat package untuk orang pergi haji lah, kita nak orang sihat, orang bertenaga, macam-macam kita akan sebut. Tapi minggu ni kita sampai terlupa benda-benda tu. Sebab apa? New normal. Dengan keadaan sekarang ni, kita pun tak tahu dah nak raya haji. Mungkin Ustaz boleh bagikan pandangan Ustaz ataupun apa yang kita boleh amalkan untuk menghayati, bagaimana kita nak menghayati Hari Raya Korban dengan new normal ni. Macam mana pula minggu depan bila saya combine je, nanti Ustaz elaborate. Macam contohnya, kita bila tahu masa waktu Arafah tu nanti. Contoh dekat Arafah, bila dekat Arafah nanti macam mana kita nak tahu
waktu-waktu tu untuk kita menghayati. Kalau tak, kita selalu kita dah tunggu dekat depan TV, kita dah dapat menghayati dengan tengok TV pun kita dah dapat rasa dah benda-benda tu kan. Takut jugalah Dorian terlupa nak berpuasa ke. Jadi saya nak Ustaz bagi tips macam mana kita nak ada perasaan ataupun untuk menghayati Raya Korban dengan new normal. Itulah saya dalam pada dia tak nak pressure. Tu soalan dia pressure pula. Lebih pressure tu. Tapi tak apa lah. Tapi betul juga. Kita jangan hilang fokus. Kita minggu depan kita akan jatuh, kata panel ustazah kita. Dia kata akan jatuh. Yang jatuh hanya lembu yang dikorbankan. Kita tak jatuh apa-apa. Tapi pada tarikh Aidiladha tu nanti, menjelang Aidiladha sebenarnya ada beberapa perkara yang boleh kita lakukan. Pertama ni kita boleh join korban. Sebab korban ni ramai orang pandang ingat. Dia kata nantilah tahun depan lah. Sebenarnya benda tu bukan kata pilihan macam tu. Pilihan tu adalah kita kena ukur, aku ni mampu tak nak join korban. Betul. So join, paling tidak satu bahagian. Satu bahagian kita kena join korban. Dan pada siapa yang join korban, sebenarnya semalam sudah mula berpuasa. Puasa bulan Zulhijjah. Kita boleh ambil puasa nanti. Kemudian dah tak boleh potong kuku. Daripada yang masuk korban ni kita dah tak boleh potong cukur bulu semua kita. Misai ke tiak ke apa tak kisah. Bul tak boleh. Kemudian rambut pun tak boleh. Masa tu lah kau nak belek-belek minum mana nak tarik kan. Kita biarkan. Tapi trim lah. Maksudnya trim tu maksudnya eja-eja lah. Kalau dah terkeluar sangat tu betul lah. Jangan biarkan sesungguhnya aku berpuasa, tak payah semua aku masuk korban sampailah pada hari korban. Jadi maknanya yang paling mudah sekali biasanya pada 9 hari bulan 9 Zulhijjah tu ramai orang puasa Arafah tu. Dan kita bila kita puasa ni sebenarnya mengingatkan kita orang yang susah. Kadang-kadang pula ada orang yang tak dapat dan kita tak sabar, kita nak tunggu hari korban. Sampailah hari korban tu nanti bila jatuh je Aidiladha, ramai juga yang tak tahu. Beza Aidiladha dengan Aidilfitri. Aidilfitri kita disunatkan jamah makan dulu sebelum kita solat sunat Aidilfitri. Tetapi dalam Aidiladha kita disunatkan berpuasa dulu pagi tu. Selepas selesai solat sunat Aidiladha barulah kita makan. Macam tu ramai yang mungkin ini sekadar refresh baliklah memori kita. Kemudian dari segi kemampuan tu kita istita'ah ni maknanya mampu tak kita nak join korban. Bukannya ukur kepada apa. Kadang kita tengok kita boleh bayar package TV kita kat rumah dengan bayar berapa ratus sebulan boleh bayar. Kita boleh bayar bil top up telefon kita setiap masa. Tapi apalah salahnya? Dan percaya cakap saya, salah satu perkaranya sebenarnya pengorbanan ini lebih besar maknanya sebenarnya bila kita korbankan. Dalam surah Ali Imran ayat 92 Allah Ta'ala beritahu, belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintainya. Dan saya suka sekali nak minta kepada kedua pasangan yang beautiful couple ni untuk beritahu kita hari ni betapa mereka kena sharekan bersempena korban ni. Ada satu ujian yang sangat besar dan saya syukur sangat merujuk kepada saya, iaitu ujian yang Allah uji mereka ketika mereka nak pergi menunaikan haji. Jadi benda tu mungkin kena share. Jadi apakah korban yang kita buat kan? Betul kan? Betul. Jadi mungkin boleh share dekat semua. Share. Oh iyalah. Bila Ustaz ceritakan balik ni, saya tak pernah lupa. Terus saya akan korban, saya akan ingat. Dalam jamaah saya akan sentuh cerita tu. Dan saya tak sebut nama. Okey. Sekarang dah tahulah siapa orangnya. Okey. Perkara ni berlaku pada 2 tahun lepas, 2018. Ini akan sebelum kita jawab, mungkin kita ambil waktu lebih sikit daripada sejam. So kalau siapa-siapa nak dengar, inilah dia kan. Mestilah. Kita delete. Mesti. Jadi cuba ringkaskan. Tapi apa pun saya mengucapkan banyak terima kasih Pak Ustaz. Dan waktu itu kami berdua pun sangatlah pasrah, sangat rasa down, sangat rasa terkeluh dan terkedu dalam keadaan apa yang kami hadapi sewaktu sehari sebelum kami berangkat menunaikan haji pada 2018. Apa yang berlaku pada kami berdua waktu itu, anak yang kedua kami Okey. Macam inilah saya ringkaskan cerita. Bukan ringkas. Saya balik. Dia ada benda tertinggal. Ustaz lagi. Dia ada yang tertinggal. Macam ni. cerita. Mereka berdua dalam keadaan ketidakpastian. Dah boleh pergi ke tak haji ni tahun ni? Tengok Misah tak lulus lagi, apa semua tak tahu lagi. Boleh pergi ke tak ni? Dan sampailah satu ketika macam tak pergi je kot.
Tiba-tiba Tak sure. dalam keadaan tak sure, tiba-tiba diuji dengan anaknya diuji dengan apa tu? Zahid. Zahim diuji dengan sakit apa? Tiba-tiba dia punya usus tersangkut dan kena operate belah perut lagi. Betul kena major operation, dia hanya berumur 8 bulan. 8 bulan bagi itu dan nak operate pada malam ini. Betul. Dan petang tu kan. Petang ke tengah hari tu pun dapat tahu. Nak operate malam. Dia cerita nak dia operate petang. sebenarnya lagi 2 hari nak pergi ke nak menunaikan haji, tapi Nak dia berangkat. sehari setengah je tinggal sebab malam tu kami dapat pula pergi haji, sedangkan masa tu kita tak tahu dapat ke tak. Lepas tu dah dapat tu malam tu balik macam ya Allah nak pack ni semua ni kan. Nak pack tu tak jadi pack sebab kebetulan saya balik, saya pegang anak saya nampak berdarah pampers. Berdarah pampers. Saya macam kenapa ni? So malam tu Allah nak cerita memang panjang lah kan. Apa Sampai cerita je? dia muntah, katil semua muntah, berdarah dan sebagainya. Saya tak boleh nak buat apa. Lepas tu saya terus, sebelum tu saya dah pergi klinik. Doktor kata, okey kita tengok macam mana. Doktor bagi ubat apa semua. Tapi benda tu tak berhenti. Benda tu tak berhenti dan Zahid muntah. Dia tak boleh minum dan muntah dia sampai dia jadi shrink. Jadi buat baby kan cepat nampak. Dalam beberapa jam tu, sampai saya tak tidur satu hari tu, saya duk peluh, saya dah sampai marah kat dia, takkan kita nak biarkan anak kita ni. Sebab saya tahu dia dah call doktor nak suruh pediatrician semua, tapi doktor tak sampai lagi ke hospital. So while waiting for the doctor pagi tu, sebab dah pagi dah malam tu, sebab nak pergi haji tapi dia tak tahu dah tak terfikir nak berangkat keesokan hari ni. Esok tu pagi, betul. patut 4 pagi. The next day tu 4 pagi. So kami bawa, tapi nak pendekkan cerita, doktor kata memang kena major operation. Saya macam, apa dia major operation? Bukan operation tau, major operation. Saya macam tak percaya. Doktor, operation macam mana? You potong ke just macam mana? Nak Macam mana? tebuk ke? Sebab masa nak- tu dia tak masuk, Ustaz. Saya yang pegang anak saya, dia duduk luar. Saya macam, sebab saya tak bagi dia masuk, bukannya apa. Sebab saya takut lelaki ni, kadang-kadang dia bercerita tak nak cerita habis. Disimpan ke apa kan. Okay. Saya dah tahu suami saya, jadi kan dia tak cerita betul. Kata tak ada. Tak mana surprise je. Sebab saya sebagai ibu, saya memang panic lebih sebab anak saya 8 bulan je masa tu. Lepas tu saya pun macam Allah tak boleh ni. And then saya masuk, doktor kata tak akan cuba cari scan apa semua. Ingat dia kata kena naik atas. Lepas tu sampailah dia punya vein tak boleh nak cari Untuk drip. sampai Baby. sampai kena cocok kat Sampai kaki dekat dia, betis dia. dekat buku lali. Buku lali sampai anak saya tak bergerak, Ustaz. Dah letih muntah, dah letih keluar Dia darah. dah tak ada berat dah. Dah Tak ada. Dia doktor cocok ni dia tak bergerak. Saya macam saya dah tak tahu nak kata apa. Benda tu doktor kata okey petang ni kita akan operate. Doktor pun datang, patut operate, major operation pukul 5. doktor kata 40 minit. Mula-mula doktor, surgeon kata macam ni. Dia kata, kalau nampak keadaan fizikal dia ni macam tak teruk sangat, mungkin lebih kurang dalam 40 minit hingga ke sejam maksimum. Tapi dia maklum awal-awal, seandainya saya tak keluar sehingga lebih daripada masa 1 jam ni, ada kemungkinan besar saya terpaksa buat major operation. Boleh lebih kepada 2 jam. Kalau banyak uncertainty kat situ lah. Kalau banyak uncertainty. Bayangkan satu hari kami tak tidur, kami duduk. Kami tak pack lagi. Sebab ingat nak pack malam tu. Jadi tak sempat nak pack, tak buat satu persiapan pun tak dibuat. Masa tu lah timbul kadang serba salah. Nak pergi ke tak nak pergi? Kan? Tapi Masa masa tu lah saya pun telefon Ustaz. Ustaz orang pertama lah dia tanya. Saya ingat di tengah hari masa tu. Tengah hari telefon Ustaz. Tanya pendapat Ustaz, macam mana semua. Ustaz pun bagi saya semangat. Kata-kata Ustaz. Kemudian Ustaz merelatekan kisah saya ni dengan kisah pengorbanan Nabi Ibrahim. Saya tak tahu kenapa. Bukan kata saya prepare benda ni. Tapi waktu cerita tu saya terus teringat kisah Nabi Ibrahim. Dan rupa-rupanya memang Datuk Zafran pun memang masa tu teringat juga kisah tu. sebab masa tu sebelum hari benda tu berlaku, 2 hari sebelum tu kami duk tengok YouTube
kisah pasal tu dan saya tanya je. Soalan pasal kisah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail ni, cerita dia tu tanya. Tapi saya tak sangka Allah nak bagi hint. Actually benda tu akan, mungkin masa tu kalau saya tak faham kisah tu, mungkin saya tak kuat untuk saya pergi. Sebab bila saya dah faham menghayati benda tu, bila kita nak pergi tu, memang saya terus terang Ustaz, memang sebagai seorang ibu lagi besar dugaan kita rasa tu. Tapi masa tu saya tak tahu, saya masih dalam hati saya rasa tak tergeletik pun, jangan pergilah. Saya memang masa saya tinggalkan anak saya dah macam apa jadi kat anak kita ni, dah pukul 8 lebih dah ni, 8.30 jadi kita tak keluar. Sekali doktor keluar macam okey, saya dah buat, dia pun tunjuk video dia buat, dia ambil usus kat tangan, semua dah keluar. Ya Allah, saya tak boleh nak cerita. Bukan, doktor hantar WhatsApp dulu pada saya. Kita tengok WhatsApp dulu. Bukan tengok anak tengok WhatsApp dulu. Anak memang anak tak tengok lagi. So tengok tengok macam ya Allah apa ni. Lepas tu saya bila saya nak tengok anak saya masih dalam ward ICU lah. Dalam ICU. Dalam ICU dengan memang penuh lah muka dia dalam ICU dengan tiup dan sebagainya tu kan. Dah dekat pukul 9 dah. Tak pack untuk pergi haji. Tak tahu nak buat apa. Lepas tu saya cakap dekat anak saya tu kan, saya kata mami minta maaf. Okay, mami dengan daddy nak kena pergi, tapi saya cakap satu je, ya Allah ya Tuhanku, aku tinggalkan anak aku ni kerana untuk bertemu dengan Mumi memang really percaya pada Allah, serahkan Allah akan jagalah. Dia cakap saya ambil tanggungjawab untuk menawak seruan Allah ni dengan percaya pada Allah. Tapi saya memang kuat sangat. Saya rasa sebenarnya kalau ikutkan perangai sebenar, saya dengan anak-anak ni tak boleh. Betul lah. Saya memang tak boleh. Saya duduk office pun nak anak. Saya dengar suara dia orang pun dah cukup. Itu saya. Macam mana saya nak tinggalkan anak saya yang baby tu kan. Lepas tu kita orang pun cakap, okay lah tak pula. Anak pun sebab tak bergerak kan. Tak bergerak. Lepas keluar dari ICU, saya dengan dia pun balik rumah pack. Cakap Tuan, sebelum kita pergi ni, masa tu patutnya kita nak gerak 3 pagi Sepatutnya flight kami pagi pukul 6 sepatutnya. Jadi saya tukar, saya ambil flight lain. Hanya kami berdua, jemaah lain semua berangkat pukul 6, kita berangkat pukul 10.30. Tukar flight lain lah. Beli flight lain, jumpa mereka dekat Manila masa Manila. Tapi masa tu dah macam mana nak kata, pukul 2.30 pagi kita pergi lagi sekali. Tengok Hospital. anak. Tu betul-betul nak cakap bye-bye lah. Masa anak tak buka mata lagi, tak ada apa lagi. Tak tahulah. Tapi sampai pula dekat Manila, panjang pula. Sampai kat Manila, nasib baik tak jadi haji Manila. Saya ingat Allah nak duga saya bukan dengan anak saya. Saya ingatkan Allah dah tak nak jemput saya lah. Macam itulah. Saya ingat saya akan haji Manila. Saya memang tak sangka saya akan dapat daripada tamatuk jadi ifrat. Itulah sebenarnya kisah dia tu kan nak jadi. Tapi masa tu macam saya dengan dia pula tiba-tiba dah sampai ke Manila kan. Dah masuk kapal terbang dah Ustaz. Nak pergi Mekah dah ni. Dah semua duduk dah sampai tertidur-tidur kan. Sebab tak tidur kan berlari dengan anak apa semua. Saya pula tak prepare baju langsung dalam hand carry saya. Apa yang saya pakai ni, ini je lah saya masuk dalam kapal. Saya pun ada ihram je lah. Dalam ihram. Lepas tu saya hanya ada Quran di dalam beg saya. Rupanya tuan-tuan dan puan-puan, anda semua kena turun, kapal tak boleh nak berangkat. Turun kat Manila. Okay, turun Manila sampai 3 hari kita kat Manila. 3 hari. 3 hari 2 malam. Sebab nak hari esoknya anda kata kita tak berangkat pada hari ni. Panjang Ustaz, memang tak boleh cerita. Tapi masa tu kita banyak kali tertipu dekat Manila sebab rupanya ada kapal daripada Xiamen, dia daripada China crash dekat apa tu? Runway. So dia tersangkut dalam tamek dekat tepi lah. Dekat tepi tanah tu. So tanah liat macam kita dalam kereta bila sangkut kan kita susah nak angkat ini kapal terbang. So mereka tak boleh nak potong ke pecahkan kapal terbang tu. So dia have to memang nak kena angkat, jadi tak boleh. Dan berhari-hari runway tu tak boleh nak pakai. So dekat CNN semua keluar pasal tu, tapi orang yang tersangkut adalah kami. Memang masa tu tak share dengan orang Malaysia, tak share apa keadaan anak macam ni. Lepas tu tapi sangkut di Manila lagi. Betul. Tapi sebenarnya kamu Ustaz, yang saya rasa lah, sebenarnya kami berdua
cepat. Sebab bila sangkut kat Manila, ada hikmah dia, line elok. Kalau Mekah tak ada line, tak elok. Jadi saya nampak kebaikan anak saya tu, Dia memudahkan. saya dapat tengok anak saya macam mana dalam 3 hari tu, macam mana dia recover. Saya dalam semasa dekat Manila tu, saya nampak perubahan anak saya terlalu cepat. Saya rasa macam, ya Allah, okey. Tapi masa kita sampai kat Manila tu pun, ya Allah Ustaz, dugaan juga. Sampai tak ada bilik lagi, sampai dia pagi memang dunia lah Ustaz, dengan satu baju, beg yang dekat kargo tak boleh angkat. Kami hanya pergi apa yang ada. Saya cuci tudung saya, baju saya gosok, saya pakai balik. Cuci, gosok, pakai balik. Memang dahsyat lah pengalaman tu, tak boleh nak cerita. Tapi walaupun apa nama tu, ingat tak? Okey, ujian, hari ni kita boleh berangkat. Sampai semua turun. dah turun bawah. Tak boleh, semua Okey, kena Ustaz? balik. Okey. Ya. Lepas tu dia kata semua kena balik. Jadi tak jadi. Kita ni sampai tertipu yang sebenarnya flight tak boleh nak angkat. Tapi yang seronok ya, bilik yang kami dapat tu, Masya Allah. Walaupun yang terakhir dapat bilik paling besar, paling selesa, makan pun sedap. Jadi Boleh rehat. boleh rehat Boleh sebentar. rehat Sebab daripada kita tak pun boleh daripada tidur. 2-3 hari tak tidur sangat. Tapi masa tu satu je saya belajar. Hotel mewah, makanan mewah, bilik mewah. Perasaan nak appreciate tu tak ada. Perasaan bila nak sampai ni, aku dapat buat haji ke tak ni, Allah nak terima. Baru saya tahu perasaan untuk nikmat dunia tu dah macam Tak ada. ni. Saya makan pun saya rasa macam saya ingat lagi saya suami saya dengan berduduk berdua kan. Saya cakap, "Yang kita ni makan sedap ke apa ke tak dapat rasa kan? Kita ni macam mana ni? Kita akan duduk kat sini tu macam Allah, tak apalah, tak nak cakap. Takut kan? Sampailah ustaz pun panggil kita orang duduk, bagi ceramah sikit nak kuatkan kita punya semangat dan semua. Lepas tu ustaz pun kata, Ustaz pun tak nak sebut lah adakah kita ni akan berakhir kat sini sebab esok nak Arafah ni. Tapi memang Allah jemput jugalah. Daripada tamatuk tu kita dapat niat ifrat. Ustaz, sebenarnya kalau kita cerita banyak lagi perjalanan. Belum cerita lagi bila sampai ke haji 4 hari 4 malam tak habis. Tapi ringkasannya bila selesai buat haji, bila balik keadaan anak Sihat sehat, alhamdulillah. alhamdulillah. Maknanya andai kata kita ambil sebaliknya, bila anda kata ambil keputusan untuk tak pergi, kita tak tahu lagi bila lagi kita akan dijumpa oleh Allah SWT. Betul-betul kena faham. Betul. Jadi untuk orang-orang yang kali ini mungkin ada yang dah berniat nak pergi ke haji pada tahun ni yang tak dapat tu, janganlah kecewa kan. Yakinlah. Yakinlah dengan percaturan Allah SWT. Betul. So Ustaz, kita pun tak nak ambil masa lama, Ustaz pun nak berjalan jauh. Tapi macam saya janjikan tadi, saya nak umumkan permohonan terus. Baik, untuk silakan. yang dapat. Supaya tak ada yang terasa hati. Okey, silakan. Okay. InsyaAllah kami akan kongsikan juga. Mungkin minggu depan kita boleh cerita kalau nak tahu perjalanan haji saya, apa pula jadi masa dekat haji, bagaimana kami mengharungi dugaan besar di sana pula. Mungkin kita boleh kongsikan pada minggu depan kan. Boleh. Kalau nak kongsi pada hari ini memang tak habis. Okey, ini pemenang yang kami dapat. Saya minta admin typekan juga ya. Admin saya tolong typekan. Ataupun tolong respon terus pada admin saya, DM mereka terus ya. Sebenarnya nak sebut ni pun banyak ni. Kita akan bagi hadiah. Ini dia. Okey. Ni dia. Sebenarnya semua yang ada ni semua anda akan dapat bersama dengan FG Wallet. Ni dia. Okey, Ni ni 2-in-1 ni present ni. Hadiah sebab 2 dalam 1. betul, saya tak nak ambil masa yang sangat lama ni, dia banyak lagi. Okey. Hadiah semua ni akan menjadi milik anda, iaitu Syahira Abu Bakar, Susu Johor, Susu Joy. Susu Joy Original. Susu Joy Original. Lepas tu Puteri Sharina.nsa. Kepada yang saya sebut nama ni, tolong DM kami terus. Okey, jadi ia membuktikan anda stay dengan kami. Okey. Lepas tu Loras Abdullah dan juga Kekja.beauty ataupun Energy Booster awet muda. Okey, Kekja.beauty _Fazira
Puteri Syarina. Oh, dia menang 2 lah. Wow. Puteri Syarina.nsa Azian Ian _Ian dan juga Fiyarani dan yang terakhir adalah Nuradi Kasim. Okey, congratulations. Apa jawapan Noradi? Itulah saya pun Nak tahu juga. Salah ustaz tadi kan, Bukan, tongkat bukan. ada. Tak yang bawah tu, nak tahu. Nah. Siapakah Samsul Debat dan Apa jawab? Apa Apa jawapan jawapan dia? dia? Dia jawab apa? Ada lagi? Apa jawapan dia? Tetamu undangan. Tetamu Salah, undangan. salah. Aduh. Salah. Bukan tamu undangan. Salah. Kita tanya siapakah Samsul Bak di dalam Raja Walik? Ha. Bukannya untuk malam ni. Saya minum dulu, ustaz dah mahal lah. Tak, saya tak mahu. Saya nak tahu. Kecewa dia dah tepuk tangan tau tadi menang. No. Sekarang dia Tak, alamak. kita boleh bagi dia menang lah. Okey, Sebab kita yang bagi menang. terawal. Betul, Tetapi betul. sebenarnya saya malu lah nak cerita biar Datuk Zafran nak cerita. Saya terus minum nanti mahal. Okey. Tapi ustaz, bukan ustaz angkat batu sendiri, ustaz cakap jujur. Betul lah. Tapi Ha. biar Datuk Zafran lah yang Okey. beritahu. Okey, sebenarnya yang berbahagia macam mana? Ya, okey. Yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Syamsul Debat kita ni merupakan salah seorang authorized partner dan juga duta undangan. Duta undangan. Kita tengah buat drama pendek. Ni ada orang tekan Okey, Ramah. duta dia, Adlin ni. Ha, Tapi betul. sorry, pemenang. Gambar. Alamak. Authorized partner dekat mana? Kawasan mana ni Ustaz? Ha? Authorized partner dekat Seluruh Malaysia. seluruh Malaysia. Wow. Terutamanya Terutamanya Negeri Sembilan. Negeri Negeri Sembilan. Sembilan. Terima kasih. Okey, ada satu soalan untuk Ustaz. Okey, saya tak nak tunjuk hadiah semua sebab kita nak ambil masa yang banyak untuk anda sebab malam Jumaat kan, nak tidur awal kan. Okey, satu soalan Ustaz. Isteri Ustaz tengok ke tak? Tengok, rasanya. Tengok Ada apa-apa Ustaz nak cakap ke? Saya nak ucapkan happy belated birthday untuk dia. Oh, okey, jadi kita Okey. kan. Oh, iya ke? Alamak, okey. Allah 1, 2, 3. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan isteri Ustaz. Allah selamatkan kamu. Okey. Sebenarnya kami dah tahu dah nak buat surprise nak nyanyi ramai-ramai. Sebenarnya ramai orang kat belakang tu nyanyi. Semoga Kak Ungku dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, sentiasa di bawah rahmat. Betul, confirm, itu confirm. Sentiasa di bawah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Hadiah boleh claim dengan Ustaz Samsul Debat. InsyaAllah hadiah menarik malam ni. Jangan tidur lagi ya. Jangan tidur lagi. Okey, itu saja pada malam ni Ustaz. Terima kasih sebab all the way Ustaz datang dari jauh. Really appreciate. Ustaz pun tadi puasa kan? Puasa dengan rushing tadi. Sebab itulah ada technical sikit, terlambat sikit kita semua tadi. Apa pun, terima kasih Ustaz sebab selalu Sama. tak pernah reject undangan kami. Okey? Kadang-kadang dia ajak makan malam pun. Jadi pun datang je lah. Betul. Okey. Yang seronoknya kalau Ustaz datang, tak pernah Ustaz datang berseorangan. Mesti ramai. Orang dah gori, mesti ramai satu bakul. Apa pun, tim kami semua sebenarnya Ustaz, ramai yang terjun Ustaz datang hari ini. Thank you so much. Alhamdulillah, saya doakan hubungan kita dan juga orang kata ikatan ni berkekalan InsyaAllah, dengan, amin. dengan izin Allah. Semoga kita sentiasa dalam nama Allah. Terima kasih. Saya pun ucap terima kasih banyak dan saya doakan mudah-mudahan kedua mempelai ini akan terus berbahagia hingga ke akhir hayat. Mudah-mudahan dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur dengan segala kebaikan, dimurahkan rezeki dan segala keberkatan. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Kalau ada kekurangan kami minta maaf. Tapi sekejap. Ada lagi. Ada lagi. Saya memang suka sekejap-sekejap. Ada soalan lagi tadi. Ada soalan lagi? Apa dia? Adalah ni hero kita. Alah. Tak adalah Ustaz, saja nak mungkin ada yang tertanya-tanya kan yang mana satu. Inilah dia. Inilah dia. Assalamualaikum. Champion. Okay. Champion.
Itu saja. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye. See you later. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Yang betul rambut dia Ustaz.